Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, guru pengajian perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. So hari ini cikgu akan bincang satu lagi bahagian berkaitan dengan pengajian perniagaan STPM semester pertama. So tajuk yang cikgu nak bincang hari ini adalah berkaitan dengan cabaran perniagaan. Di sini kamu sepatutnya boleh menerangkan perkembangan perniagaan semasa dan juga cabaran-cabaran iaitu perubahan faktor persekitaran. So kita akan perhatikan satu demi satu ya. Perkembangan perniagaan semasa. Kamu sebagai peniaga, kamu kena peka terhadap perkembangan perniagaan semasa supaya perniagaan ni bersedia untuk perkembangan tersebut. Kalau kamu tak peka, kamu akan ketinggalan. Bila ketinggalan, ada peniaga lain yang boleh mengatasi perniagaan kamu. Jadi kamu kena sentiasa peka apa perubahan yang berlaku di luar. Contoh ialah penggunaan teknologi moden. Contohnya sekarang ramai orang menceritakan tentang artificial intelligence atau AI. Berkaitan dengan industri 4.0. Kemajuan teknologi maklumat dan ICT, contohnya big data. Banyak perniagaan bergantung pada big data, iaitu maklumat berkaitan dengan pelanggan supaya perniagaan boleh bersaing dengan perniagaan lain. Satu lagi perkembangan yang terbaru ialah berkaitan dengan perniagaan atas talian seperti e-dagang atau e-commerce. Dan usahawan ni perlu menggunakan sifat atau idea yang kreatif dan inovatif untuk pastikan perniagaannya selari dengan perkembangan semasa. Jadi keyword adalah kamu kena peka terhadap perubahan yang berlaku. Contohnya teknologi moden, teknologi maklumat atau ICT dan juga perniagaan atas talian. Mari kita perhatikan apakah cabaran. Cabaran perniagaan semasa ni berkaitan dengan challenges. Kita menghadapi situasi berkaitan dengan perubahan keadaan ekonomi, dasar kerajaan, perubahan teknologi. Jadi kalau kamu tak bersedia, kesannya sangat besar. Mungkin kesannya positif atau negatif. Contohnya untuk perniagaan buku. Kenaikan harga kertas di pasaran akan memberi kesan pada perniagaan buku. Sekarang ni ada banyak buku dalam bentuk elektronik atau e-book. So e-book ni akan beri kesan pada perniagaan buku. Jadi kamu kena peka apa perubahan yang berlaku supaya kita boleh mengambil tindakan. So antara cabarannya adalah cabaran globalisasi. Globalisasi maksudnya dunia tanpa sempadan. Sekarang ni kita tak boleh menjalankan perniagaan yang ada sempadan. Perniagaan sekarang terbuka. Pengguna di negara Jerman boleh membeli tudung keluaran Malaysia. Pengguna di Malaysia boleh membeli barang yang dikeluarkan oleh negara Itali. So perniagaan ni berlaku tanpa sebarang sekatan. Apa kesannya? Wujud persaingan yang sangat sengit. Sebab barang asing ni boleh masuk ke negara kita. Malaysia nak sekat tak boleh. Sebab kalau kita sekat, negara lain akan sekat barang kita. Jadi globalisasi ni menggalakkan perdagangan yang bebas. So kesannya apa? Persaingan semakin sengit. Jadi apa tindakan yang kita boleh buat? Iaitu kita keluarkan produk yang memenuhi citarasa pelbagai pengguna. Contohnya, kalau kita keluarkan perabot, kamu kena mengambil kira apa keperluan penduduk pelbagai negara. Kita kena kawal kos. Kalau kita kawal kos, kita boleh jual barang dengan harga yang lebih murah. Ini akan meningkatkan daya saing barang kita. Kita juga mesti mencipta produk-produk baru selari dengan keperluan masyarakat atau pengguna terkini. Ini cara untuk mengatasi cabaran globalisasi. Peningkatan kemajuan teknologi, ini pun cabaran. Sebab sentiasa ada kaedah baru untuk menghasilkan suatu barang. So apa kesannya? Kamu terpaksa belanjakan wang yang banyak. Kena belanja banyak sebab teknologi melibatkan kos yang tinggi. Perlukan banyak modal. Dan kamu juga terpaksa melatih pekerja untuk belajar teknologi baru. Dan semua ni perlukan pelaburan tambahan. Kalau kamu tak ikut teknologi baru ni, kita akan ketinggalan. Mungkin barang kita kurang berkualiti. Barang kita kurang baik berbanding dengan produk pesaing. Jadi, kamu terpaksa ikut kemajuan teknologi. Ini cabaran yang kedua.
Okey, cabaran yang ketiga adalah peningkatan tanggungjawab sosial. Okey, masyarakat mengharapkan perniagaan bantu masyarakat. Bukan sekadar untung saja. Kamu kena bantu masyarakat. Caranya macam mana? Menjaga kebajikan sosial. Jangan terlalu pentingkan untung. Make sure kamu peka terhadap alam sekitar. Okey? Bila kita pentingkan tanggungjawab sosial, kos kita akan meningkat. Okey? Dan kita terpaksa mengambil tindakan supaya tidak menjejaskan kebajikan sosial. Kalau kamu tak jaga kebajikan sosial, mungkin pengguna abaikan produk kamu. Dia tak suka produk kamu. So, apa tindakannya? Guna kaedah mesra alam. Bagi bantuan pada masyarakat. Contohnya bagi derma, beasiswa, bagi sumbangan pada masyarakat. Okay? Kita sediakan program latihan untuk belia, utamakan pekerja tempatan. Semua ni menunjukkan kamu ni ada menjalankan tanggungjawab sosial. Ini satu cabaran pada perniagaan. Okay? Yang keempat, peningkatan sistem perniagaan Islam. Okay? Bilangan pengguna Islam ni semakin meningkat. Okay? Dan kalau kamu tak beri perhatian pada perkara ni, kamu akan kehilangan pelanggan. Okay? Contohnya di Malaysia kan, bilangan penduduk Islam ni semakin meningkat. Jadi kamu terpaksa beri perhatian pada apa keperluan pengguna Islam. Okay? Contohnya, perbankan Islam, okay? Insurans Islam, produk halal dan sebagainya. Jadi tindakan kamu ialah pastikan produk ni ada status halal, okey, menepati konsep syariah dan menepati kehendak Islam. Okey, ini berkaitan dengan sistem perniagaan Islam. Okey. Okey, kewujudan blok perdagangan. Okey. Blok maksudnya sekumpulan negara dalam kawasan tertentu, contohnya seperti Kesatuan Eropah. Okey. So, blok ni dia menggalakkan aktiviti perniagaan di kalangan negara-negara dalam blok tersebut. Contohnya ASEAN, Kesatuan Eropah, AFTA, OLIS. So, mereka menggalakkan perdagangan di kalangan negara-negara anggota. Okay? So, apa kesannya? Ada batasan perniagaan. Jadi, kalau kita nak pasarkan produk di negara Eropah, kita ada alangan. Okay? Kita hanya boleh jual di negara lain saja. Okay? So, apa tindakan yang kita boleh ambil? Kita boleh buat pakatan strategik. Kita cuba buat pakatan atau perjanjian dengan pengeluar di negara blok berkenaan. Okay, contohnya, kita adakan kerjasama dengan sebuah syarikat di negara Jerman supaya barang kita boleh jual di negara tersebut. Buka cawangan di negara asing. Ini boleh mengatasi isu blok perdagangan. Okay. Sumber semakin berkurangan. Ini pun satu cabaran. Okay. Sumber asli semakin berkurangan. Contohnya kayu bala, okay, minyak mentah, sumber semakin berkurangan. Bila sumber kurang, apa kesannya? Kos semakin meningkat. Okay, dia boleh mengganggu aktiviti pengeluaran. Okay, jadi kalau kamu nak keluarkan barang ni, mungkin bekalan barang tak cukup. Okay, boleh menjejaskan aktiviti pengeluaran. So, apa tindakan? Kamu kena cari bahan alternatif. Okay, kamu kena pastikan sumber digunakan dengan cekap supaya tidak berlaku pembaziran. Okay, so ini tindakan yang kamu kena ambil. Okay. Okay, 7, perubahan struktur demografi. Okay, apa yang berlaku pada masa sekarang ni, bilangan pekerja wanita semakin ramai. Okay, penyertaan wanita dalam sektor pekerjaan ni semakin meningkat. Kalau kita perhatikan 30 tahun yang lepas ke 40 tahun yang lepas, ramai pekerja lelaki. Tapi sekarang ni pekerja wanita semakin ramai. Jadi, apa cabarannya? Kamu kena pastikan persekitaran kerja ni kondusif sesuai dengan pekerja wanita. Keperluan pengguna wanita ni perlu beri perhatian. Okay? Tindakan, kamu kena keluarkan produk yang inovatif. Sebab bila ramai pekerja wanita, mereka terima pendapatan. Kuasa beli mereka semakin meningkat. Jadi, kamu kena pastikan produk ni inovatif. Sebagai pengeluar, bolehlah kamu gunakan jadual kerja yang fleksibel. Okay, berbanding dengan pekerja lelaki. Wanita ni ramai yang berumah tangga. Jadi, kamu kena sediakan jadual kerja yang fleksibel. Contohnya, mereka yang baru bersalin dan sebagainya. Kepekaan terhadap isu alam sekitar. Okay, so cabarannya kesan aktiviti pengeluaran ke atas alam sekitar. Jadi, masyarakat atau kerajaan sentiasa mengambil tindakan kepada syarikat yang melibatkan diri dalam aktiviti pengeluaran yang boleh menjejaskan alam sekitar. Kalau kamu nak guna kaedah yang lebih baik, ini akan meningkatkan kos dan boleh memberi kesan pada permintaan pengguna.
pengguna sekarang, dia suka syarikat yang menjaga alam sekitar, produk mesra alam dan sebagainya. Okay? Jadi, kamu terpaksalah guna kaedah mesra alam, uruskan sisa pengeluaran dengan baik, okay? Patuhi undang-undang dan sebagainya. Itu kepekaan terhadap isu alam sekitar. Okay? Okey, contoh soalan. Mungkin kamu diminta uraikan 3 cabaran perniagaan masa depan. So, antaranya apa? Cabaran globalisasi, okey, blok perdagangan, okey, perubahan struktur demografi, perkembangan dalam perniagaan Islam. So, lepas tu bagi satu uraian, okey. Jelaskan 3 cabaran perniagaan yang dihadapi oleh sebuah bank komersial pada masa hadapan. So, bagi satu fakta dengan satu uraian. Cabaran globalisasi. So, kesannya apa? Perniagaan bank komersial ni menghadapi persaingan yang sengit. Jadi, kamu dapat 2 markah. Perubahan struktur demografi. Okey. Bank komersial ni terpaksa menerima ramai pekerja wanita. Jadi, terpaksa menyediakan jadual kerja yang fleksibel. Okey. So, bagi satu fakta, satu uraian. Okey. Soalan C. Jelaskan cabaran perniagaan yang berikut. Yang ni fakta telah diberikan. Jadi, kamu kena bagi satu uraian dan satu contoh. Misalnya, cabaran globalisasi. Apa uraiannya? Dunia tanpa sempadan. Persaingan semakin sengit. Lepas tu berikan satu contoh. Perniagaan perabot di Malaysia menghadapi persaingan daripada kemasukan perabot dari negara lain. Jadi, kamu dapat 2 markah. Okey. Soalan D pun samalah. Okey. Alright. Ini bukan. Okey, jadi cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Bolehlah kamu rujuk laman web cikgu, Cikgu Khatik Blogspot, ataupun make sure subscribe video cikgu, like dan share. Jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah kamu komen. Okey. Terima kasih belajar. Good luck.